Okey. Tak apa, pakcik dah akan balik. Okey, macam Datin Kasum. Datin Kasum nak tak buat bisnes ni? Datin Kasum jomlah buat bisnes. Bisnes Tupperware ni, Datin Kasum. Sebab boleh menjana pendapatan. Datin Kasum cakap apa? Hello, hello, hello. I punya rumah pun nak dekat 900 biji dekat Malaysia ni. Takkan I nak apa? Nak masuk buat bisnes. Tapi kalau kita cakap Datin Kasum, saya ada offer ni untuk buat bisnes. Bisnes ni best tau Datin Kasum. Nanti Datin Kasum akan di-recognize di atas pentas. Nama Datin Kasum akan disebut-sebut. Orang macam orang kaya ni duit ada, tapi penghargaan diri kurang. Macam kadang-kadang Datuk bagi berjuta-juta setiap bulan kan, beribu-ribu, berpuluh ribu. Dia ada duit, tapi tak ada kawan, tak ada life, tak ada orang yang duduk dengan dia, dengan orang gaji je. So dia nak something yang boleh dia berniaga untuk dia, orang kata niaga untuk dia dapatkan something yang bukan duit. Dia nak friendship, dia nak keseronokan. Pakcik ada tau orang macam tu kawan. Nama dia Datin Datin Lia. Dia dekat rumah dia memang dia beli setiap bulan. Tak apa benda tak. Sampai dia ada store sangat besar, tapi dalam dia tak jual barang. Sebab dia nak setiap bulan nama dia naik sebagai achievers. Dia rasa seronok ada orang macam tu. Kan? Pakcik pun seronok. Kan? Sonok. Siapa tak sonok? Pakcik print screen lagi Baiti dapat award semalam. Recognition. Penat-penat buat beribu-ribu. Recognition. Nurul Baiti. Macam tu. Wow. Dahsyat. So, ini yang kita nak. Tapi orang sederhana, dia nak duit. Dan dia nak juga kehidupan dia. Nak freedom. Tetapi orang susah, tak payahlah. Tak payah recognition pun. Janji bagi saya duit. Itu orang susah. Jadi kalau kita nak target kita nak dapatkan sale, kita kena setiap orang-orang ni lain pendekatan dia. Pendekatan. Approach. Pendekatan ya. Pendekatan tu maksudnya ayat yang kita gunakan. Contohnya macam malam ni, pakcik punya fokus adalah untuk mencari orang susah. Pakcik takkan cerita macam, awak masuk Tupperware kan, bisnes Tupperware ni nanti setiap bulan tau nama awak akan diumumkan. Orang susah dia tak akan fikir tentang recognition dia nak sehari hidup. So perkataan yang kita kena keluarkan adalah, saya buka peluang untuk bantu. Macam tu. Nampak? Saya buka peluang untuk bantu. Perkataan bantu tu. Ya? Kalau bantu tu orang yang macam susah, dia akan rasa ini orang ni akan boleh bantu aku. Saya berikan pancing dan saya akan sharekan cara untuk cari ikan. Puan-puan jangan risau. Puan-puan tak ada duit, akak-akak tak ada duit, tak apa, jadi dropship saya dulu. Macam tu yang Baiti buat dulu. Sekarang kan, kita ayat macam tu. Kalau yang macam ni, tak payah recommendkan RM73. Recommend terusnya, puan, treasure box 300, satu lagi water filter 2000. Rasanya paling sesuai 2000 tu lah water filter ya puan. Itu yang pakcik buat. Sebab pendekatan. Gaya bahasa pun kena. Dengan orang susah macam mana. Emosi dia. Emosi. Kena touch. Contohnya, sampai bila anak nak baby ataupun anak kecil nak makan, nak minum susu campur air. Sampai bila ya nak catukan anak ayam masak ayam setiap bulan sekali. Cukup-cukuplah saya dulu seperti tuan-puan yang susah touch benda tu supaya diorang rasa macam hidup diorang akan boleh dipandu. Ini yang pakcik buat tau. Bila pakcik dapat orang ya, ini pakcik buat ya, ini sale, ini recruit ya. Tengok ni ya. Boleh ke korang ke aku seseorang ni yang lain. Okey, korang boleh ke? Boleh ya? Okey, ni pakcik nak share ni ya. Boleh, ada lagi ni pakcik dengar. Dengar ya. Yang ni orang baru. Orang baru macam ni ya. Sale 90% fokus dekat sale pada permulaan berniaga.
Cari jualan. Sebab apa? Kita nak belajar rejection. Kita nak belajar tentang ilmu produk, ilmu product knowledge, orang panggil PK, product knowledge, dan 10% je cari orang. Bila dah lama sikit, dah jadi director, contohnya, kita start bahagikan 50%. 50%. Ini pakcik punya strategi pakcik. Dan bila sampai tahap, tahap, contohlah pakcik lah, 10% je sale. 90% mencari recruit. Perasan tak pakcik tak banyak kan? Jual barang dekat dalam Facebook. Pakcik macam, siapa nak masuk jadi ahli? Ni ada hadiah. Ni hadiah, marilah masuk jadi ahli. Masuk jadi ahli. Iklan jadi ahli ni 90%. Daripada kita menjual. Nampak di situ? Okey tak korang? Kejap ya. Habis pula air liur pakcik. Kejap. Nampak. Sedap air. Air daripada cawan Tupperware mesti sedap. Okey. So sekarang ni jangan risau ya. Anda yang masih baru, buatlah mentelaah dan duduk dengan sale. Bila dah jadi super seller yang hebat, orang cakap apa pun, orang kata nak beli. Macam tu. Jadi konsep dia sekarang ni, daripada recruit lah akan menjadi sale. Bukan sale jadi recruit tau. Bukan ya. Sebab konsep dia macam ni ya. Ini pakcik cakap dalam multi level ni, dalam multi level marketing ni, dia adalah penurunan, orang kata bukan wahyu ya, penurunan ilmu ya. Penurunan ilmu. Contohnya A kepada B. B, C. Memang A ni tanggungjawab dia kena kasih B, C ni betul-betul berjaya. Dan B, C dan A ni juga pastikan C ni akan duplicate kepada yang bawah ni. Ini pakcik. Tapi A juga nak tengok juga macam ni. Dan A juga akan tengok yang bawah ni dan tim dia. Tetapi jangan salah konsep ya. Allah, aku buat ni, orang yang atas tu yang akan yang akan dapat sampadi. Sebab bukannya yang bawah ni yang akan berikan pendapatan, tetapi ada entiti dinamakan entiti HQ yang akan membayar kepada A. Anda lah ni anda. Iaitu dipanggil sebagai bonus leadership. Ini yang bagus tu. Sebab itu pakcik nak orang berjaya. Kita people big people, kita kena bagi orang ni berjaya. Dan pakcik nak orang berjaya juga dalam tim pakcik, supaya pakcik pun berjaya. Itu dia. Dan tanggungjawab pakcik lah untuk pastikan mesti By Team mesti berjaya, dan anak-anak By Team mesti semua akan berjaya. Lepas tu kejayaan tu sama-sama dikongsi. Cuma yang bagusnya dalam Tupperware ni, dia hanyalah 3 tempat saja. 3 generasi saja. Gen 1, Gen 2, Gen 3. Macam tu. Itu saja. Sebab tu kita tak ada konsep piramid. Pakcik rasa macam ini sangat adil ya. Cuma pakcik bagi tahu ke anda semua, ini pakcik ya. Honest lah pakcik bagi tahu ya. Pakcik atas ni ada pakcik ingat nama dia, kadang-kadang pakcik dah lupa. Bukan Norazmira, Nolin, Hayati, Inge, Lepeng, Shirin. Ini pakcik punya hierarki upline pakcik. Norazmira, Nolin, Hayati, Inge, Lepeng, Shirin. Agak-agak mana pergi Norazmira ni? Gone. Sadaqallahul azim. Gone. Tapi hidup. Tapi dia tak orang kata ya hidup tapi tak buat. Yang ini orang kata ada hidup masih buat lagi Tupperware. Tapi tak pernah kontak dia anggap macam pakcik dah pandai. Okay fine. Yang ini pun sama. Tapi yang ini ada jugalah kontak pakcik. Yang ini je yang kontak.
Bayangkan pakcik dah berurusan dengan dia. Walaupun Madam Laipeng ni tak dapat apa-apa daripada pakcik, tapi dia nak pakcik berjaya. Itu yang pakcik rasa sangat-sangat hutang budi dengan dia. Ya, sebab Madam Laipeng ni organisation dia, walaupun tengok dia punya ni, kalau hierarki dia, pakcik sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Dia mungkin dapat 1% lah. Anak pakcik semua dia tak dapat. Baiti, Lebeng pun tak dapat, Shirin pun tak dapat. Seal daripada Baiti. Anak-anak Baiti lagilah. Kenapa dia nak kita berjaya? Sebab dia tahu dia nak recruit juga orang supaya kita, kalau dia bantu kita, anak-anak kita pun dapat juga benda yang sama. So inilah dalam business marketing, multi level marketing. Pakcik dulu selalu macam anggap, alah tak ada pun Nolin ni nak bagi apa-apa kat aku, telefon pun tidak kan. Tapi pakcik tak ada berkecil hati, sebab pakcik fikir pakcik start berdikari. Macam Baiti juga berdikari kan, dan dia pun pakcik fikir ada anak-anak lain nak jaga dan sebagainya. Pakcik fikir macam tu. Jadi inilah konsep dia. Bila kita dah tahu tentang structure ni, apa yang pakcik buat adalah, yang ni pakcik punya strategi ni mungkin orang-orang baru boleh start tahulah ni pakcik pakcik share lah ini pakcik punya Pakcik dulu buat macam ni macam ni. Pakcik buat macam ni dulu. Macam ni. Lama-lama pakcik fikir, macam mana ni? Aku 3 kali je. Jadi apa yang pakcik buat adalah, pakcik buat dipanggilkan melintang. Melintang ni, pakcik memang kena cari orang-orang yang kuat. Semua kat bawah-bawah ni. Dan pakcik represent. Kalau tengok kalau pakcik tengok kat bahagian bawah ni, semua yang nak buat yang bahagian Gen 1. Gen 1. Gen 2 dan Gen 3. Macam tu. So apa yang kita perlu buat, selalu Baiti tanya pakcik, macam mana nak letak kat siapa? Pakcik tanya orang tu ada kemungkinan dia buat bisnes tak? Kalau ada kemungkinan dia buat bisnes, nampak dia energetik macam Abun contohnya, letak dia direct bawah kita. Contoh macam tu. Sebab kita nak bantu dia rapat dengan kita. Macam itu. Okey tak macam tu? Nampak tak ini structure? Structure ni adalah dalam buku. Pakcik baca dalam buku biru tu. Ini yang pakcik fikir. One day aku nak berapa agak-agak aku sekarang ada 5 orang je ahli. Macam Baiti mungkin ada 50 orang kan. Tapi dalam hati pakcik, one day ada ke aku beribu-ribu? Memang pakcik boleh dapat. Dan Alhamdulillah sekarang pakcik rasa pakcik punya downline keseluruhan semua 6,000. Daripada 6,000 tu ada juga yang aktif tak aktif, biasalah masuk keluar. Jadi ini dia. Dan pakcik yakin COVID ini COVID ni menyebabkan dua ni adalah peniaga face to face. Yang ini peniaga online. Peniaga face to face memang habis. Jadi mana dia punya customer akan pergi? Semua akan pergi ke online. Sebab itu pada bulan pakcik tunjuk satu benda okey ke korang, kalau korang nak stop, nak tanya apa-apa cakap pakcik nak share ni jarang pakcik share benda ni dekat grup luar, grup Baiti je first time pakcik share berya-ya macam ni. Sekejap mana stop sharing ni. Pakcik nak share kat sini. Pakcik nak tunjukkan satu benda mana ni. Sekejap. Setakat ni okey tak? Yang lain tiba-tiba pakcik dengar bunyi. Okay. Alright. Ni pakcik nak share the whole. Sebab mungkin yelah pakcik akan jumpa korang lagi nanti esok lusa. Ni pakcik tunjuk. Okay. Mana? Present your script. Okay dah. Okay, nampak tak? Nampak ni? Nampak apa? Nampak. Nampak Okey, ini pakcik masa awal-awal dulu biasalah naik motor dan sebagainya dan pakcik, orang kata permulaan pun macam you all juga. Tak ada orang kenal, tak ada orang faham, nak berjalan susah, banyak dugaan datang daripada Myvi yang macam mana nak fikir nak masukkan barang-barang banyak ni. Ni zaman-zaman dulu. Nampak gambar pakcik je. Nampak gambar pakcik je. Sekejap pakcik tunjuk. Nampak pakcik sekejap pakcik share dekat sini. Okey ni. Okey. Nampak tak ni? Nampak.
Nampak gambar apa permulaan berjalan ni? Nampak? Nampak. Okey. Nampak So tak? ini dia. So memang permulaan memang jangan kita rasa macam ala sedang sebab sebenarnya nak jadi pokok ni antara jadi atau mati itu je. Tapi kalau dia dah jadi pokok, dia akan membesar Apa jadi ibarat nampak tak nampak? Nampak tak gambar pokok? Gambar pokok dengan kereta kotak-kotak. Nampak tak pokok ni? Nampak? Ni pakcik nak cerita ni. Mula-mula pokok ni nak jadi pokok banyak kali nak tanamnya. Tapi pokok ni juga berjaya. Macam pokok durian. Ikut je. Kan? Apa dia? Macam pokok durian. Mula-mula. Hello, okey tak? Adik, sabar. Okey. Alright. Macam satu pokok durian, pakcik percaya. Bila kita dah jadi pokok, jadi pokok, pastinya senang dah hasil je setiap bulan kita tunggu berbuah je. Macam itulah konsep pokok berniaga ni sebenarnya. Nak jadi pokok durian ni tunggu makan masa, kita nak baja dia, kita nak tunas lah apa sebagainya. Inilah konsep ni. Nampak tak pakcik punya ni? Yang pakcik buat ni? Nampak ke? Nampak Baiti? Nampak? Ni masak-masak ni, nampak? Yang ini pakcik nak cakap, dia masa pakcik buat ni, punyalah macam nak agak aku berkotak-kotak bawa dekat masjid ni, ramai orang yang tengok. Tapi ramai yang duduk. Sebab pakcik ni makcik-makcik Mahaban. Betul-betul saya tak faham. Tak dengar langsung suara? Suara putus-putus. Halo, Naik betul Zat? lah kot. Kami okey. Saya Okey, line kot rasanya. Okey, tak apa. Alright. So sekarang ni, tak apa, nanti pakcik rakam Okey. So sekarang ni, konsep dia macam ni. Pakcik, yang ni antara detik-detik yang sangat menyedihkan sebenarnya. Tapi, pakcik yakin, pakcik datang sana, diorang yang tengok ni memberikan satu gambar. Gambar ni sangat mahal. Walaupun masa tu pakcik buat apa masak-masak, satu barang pun diorang tak beli. Masuk ahli apatah lagi, langsung tak ada. Ya Allah, makcik Mahaban ni, bila pakcik cakap ada lucky draw, semua mata buka. Lepas tu nak pakcik akan habiskan hadiah lucky draw saja kat pakcik-pakcik. Tapi sebenarnya pakcik ucap terima kasih kepada diorang, sebab diorang menjadi telinga kepada pakcik untuk bercakap, buat parti. Dan sikit-sikit bangun tidur buat hamper, nampak muak-muak buat hamper, buat pergi sana sini buat hamper, dan akhirnya orang kata walaupun kita nampak bekerja, tapi ada juga masa-masa kita di dalam Zoom Kalau Baiti dapat macam ni, jangan sedih. Duduk je, mana student, mana kawan-kawan, tak ada. Pakcik dah alami benda ni. Tapi pakcik tetap bercakap sorang-sorang dan rakam percakapan pakcik. Tapi sekarang tak adalah. Ini pakcik datang 10 minit awal. Budak-budak tak masuk lagi. Itu yang pakcik buat macam ni. So pakcik tak gambar. So pakcik letak dekat dalam diorang punya grup WhatsApp. Tengok ni, saya dah sampai dah pun. Barulah diorang gelabah. Kan? Cik Syam ni jangan main. Dia 10 minit awal. Macam tu. Siap dah bersedia dan sebagainya. Tapi ingat, walaupun kita sorang-sorang buat live, tak ada orang. Macam ni lah buat live, tak ada orang. 1-2. Buat saja. Lama-lama skill kita tu padu. Kalau tengok Baiti dulu yang sekarang, sekarang dia punya bercakap tu, macam-macam. Belilah untuk mak lah, apalah. Macam-macam dia punya modal untuk memancing tu. Sebab sampai sekarang pakcik teringat benda yang Baiti cakap tu. Belilah untuk mak lah, apalah. Kan, benda tu yang terkesan dan akhirnya, inilah result yang kita dapat. Berkat daripada tadi sikit-sikit tengok. Pakcik bukan propa ni, gambar betul. Yang ni gambar hamper tapawai lah. Yang ni betul-betul. Dan nak buktikan kita betul, dapat kereta. Dapat award.
Dan konsep pakcik sekarang ni, mungkin ramai orang tahu pakcik tak beli barang yang runcit-runcit, pakcik banyak beli barang yang kotak-kotak. Dan tahun lepas pakcik bertemu dengan Baiti pada COVID, dan COVID itulah yang membuatkan di bawah Baiti juga memberikan sumbangan kereta kepada Haikal. Ini dia 800,000 untuk di Malaysia, 5 tempat kelima di Malaysia. Ini belum on Shopee lagi. Bila sekarang pakcik dah start untuk live Shopee, habislah pakcik rasa. Habis, semua orang takutnya. Terkeluar berapi-api mulut pakcik jual Shopee dan sebagainya. Bukan saja tu, pakcik ada juga orang lain juga yang duplicate. So pakcik nak juga diorang berjaya. Dan dekat top organisation, apa nama? Nombor 1, tak ada stokis, tak ada studio. Agak-agak masa diumumkan pakcik ni, agak-agak orang yang ada studio, ada stokis, rasa macam mana? Geram tak? Geram tu lah. Geram lah aku si pakcik ni. Macam mana dia ni? Dah lah part time. Tak ada stokis, barang tak pegang, apa tak buat. Apa nama? Gambar pun tak buat, apa pun tak ada dalam recognition pun tak ada involve, apa semua. Diorang masih macam pelik. Macam mana dia boleh dapat 1 juta ni? Absolute sale increase. Kenaikan dulu dengan sekarang 1.7 juta. Pakcik punya pada tahun 2020 masa COVID. Macam mana boleh dapat benda ni? Yang ini yang orang tertanya-tanya apa yang pakcik buat, dan pakcik nak share sekarang. Punyalah mukadimah lama ya. Baru nak share sekarang ya. Okey. Pakcik buat live waktu orang tidur. Saya jumpa pakcik pukul 3 pagi. Itu pakcik sebenarnya konsepnya orang kata 3 pagi main game ke main apa? Bersahur. Maksudnya pakcik online tu waktu orang yang tengah fokus aktiviti sendiri, bisnes, buat cookies. Jadi pakcik cari dapat orang-orang macam tu. Betul. Sebab itu pakcik punya target dia macam tu. Target pakcik, pakcik dah tahu tadi macam mana sasaran pakcik. Pakcik kata, apa kata aku cari orang yang pandai buat cookies, yang tengah buat cookies kat rumah tu, aku buat promosi. So tak sangka jumpa Ratu Cookies Baiti kat situ. So kena itu kena sasaran tu tepat. Jadi pakcik nak hari ni kita nak cari ni, ini adalah dia punya anak panah dia. Kita nak tepat kat mana. Yang ini sebenarnya yang pakcik kena bagi tahu betul-betul kat korang. Korang nak tepat ni. Jadi bila kita nak pakcik sorry pakcik tak share. Sekejap nak share ni ya Allah ya Tuhanku. Ni ni dia. Pakcik nak tepat kepada tengah-tengah ni. Jadi ni target kita. Ini target dia. Kemungkinan perasan tak ni ada yang masa testimoni tempoh hari Aini tu kan, dia punyalah buat lama-lama dia terjumpa seorang yang dia tak kenal, iaitu Murni dekat organisation Aini kan, dan dia seronok sangat sebab dia bawa dia seorang tu memang kuat gila. Itu dia, sebab dia tepat kena kepada orang ni. Ini yang kita panggil target yang tepat. So kita kena tulis kita nak cari orang macam mana. Malam ni pakcik punya poster, pakcik nak cari orang kategori susah. Pakcik nak cari orang tu. Orang-orang yang kategori susah ni pakcik nak cari. Yang susah. Susah ni macam mana? Nombor 1, lelaki atau perempuan? Pakcik nak cari perempuan. Susah orang perempuan. Umur macam mana? Umur dia. Pakcik nak cari umur dia adalah 25 sehingga 35. Dia orang susah. Mungkin dia ada anak 1 atau 2 orang baru. Dan dia memang suri rumah. Pakcik nak cari suri rumah sepenuh masa. Kalau dia kerja pun mungkin dia dah duduk kat rumah, tapi pakcik nak fokus pada suri rumah saja. Suri rumah. Esok pakcik buat yang part time pula. So nombor 3 adalah lokasi dia. Pakcik tak nak ambil orang Melaka. Hari tu pakcik pergi, semua pakcik serbu ke Melaka. Itu jumpa Baiti, jumpa Pak N. Sebab apa tau? Pakcik punya target, aku nak cari orang Melaka. Sebab masa tu pakcik tak ada orang Melaka lagi. Pakcik cakap, aku nak cari orang Melaka. So jumpa Pak N. Cek, jumpa Baiti. Itu dia. Pakcik nak cari malam ini orang yang berada di PJ. PJ yang banyak sangat
dekat Selangor yang ada COVID. Orang yang tengah COVID. Dalam keadaan yang sangat beribu-ribu orang COVID, lokasi di PJ. Jangan kita fikir orang tengah COVID pakcik bersedia juga, tapi kita kena move on, kita kena cari. Orang kata kalau tak ada duit lagi sedih, lagi sakit daripada kena COVID. At least kalau kita ada lebih sikit simpanan, kita boleh ada peluang dan pilihan tau untuk berada dekat hospital yang berbayar. Pakcik sedih tau tengok orang yang dekat hospital kat Kelang tu, dekat tepi jalan je dia punya katil. Betul tak? Nampak tak? Tapi kalau kita ada duit sikit, kita boleh request, saya nak hospital swasta. Swasta saya bayarlah. Saya nak duduk yang selesa. In case kalau kita apa-apa berlaku kat kita, tak adalah macam bergelimpangan sana, atas meja mayat, bawah meja, kiri kanan. Pakcik takut macam tu. Kita tak nak perhairan kita macam tu. Jadi kalau boleh, kita ada duit tu untuk benda tu. Itu yang pakcik punya motivation. Supaya kita ada banyak sikit, kalau kita sakit, kita boleh pergi masuk hospital. Sekarang ni kalau pakcik nak demam je, pakcik ada makan satu suplemen tu power gila. Harga suplemen tu satu botol 500. Pakcik telan satu biji, kuat terus, bercakap 24 jam tak berhenti. Memang dahsyat gila. Itu dia. So apa yang pakcik nak buat dalam malam ni? Okay. Kejap lagi pakcik stop. Nanti kan korang, ya Allah bila pakcik nak stop ni. Okay. Alright. Ini kita panggil sebagai target kita. Lepas tu lelaki perempuan ni, lokasi dan sebagainya. Lepas tu pakcik nak tahu dia punya ni sebab ni. Sebab apa dia punya masalah dia. Pakcik kena tahu. Masalah duit untuk beli apa, masalah dan sebagainya. Bila pakcik tahu, senang pakcik nak handle, nak buat ayat. Okey. Dan yang seterusnya nombor 5, nombor 5 ni avatar. Kalau boleh income dia, pakcik nak tahu income dia. Income dia juga pakcik nak tahu orang ni jenis income macam mana. Kemungkinan dia income dia adalah 1,000, suami dia lah 1,000 ke 2,000. Pakcik pernah tanya tau orang yang kerja JNT, "Dek, adiknya, sorry dah adik, pakcik pergi bawa dia pergi masa bulan puasa itu, sebab dia selalu berurusan dengan pakcik minta saltip selamba dia bagi, minta bubble bagi banyak saltip. Dek, saltip dah habis, mak, nah pakcik." Macam tu. So pakcik pun pergilah ajak dua orang ni pergi makan buffet dekat depan kedai buffet. Allah, meletup-letup lah buffet. So pakcik tanyalah, gaji korang berapa? So dia cakap pakcik, saya punya gaji 1,100 pakcik sebulan. Sehari je saya cuti hari Ahad, awak hari Isnin. 1,100, yang seorang tu 1,200 supervisor. Korang bayangkan 1,100. Jadi kalau kita tahu 1,100, sasarlah dia nak beli durian yang RM100 memang tak mampu. Tadi pakcik pergi dekat JNT, pakcik hantar barang. Budak tu cakap, "Pakcik, saya teringin nak makan durian." Dia cakap macam tu je. Pakcik cakap, "Okey, tak apa, jom. Hari Ahad ni kita buat kenduri durian dekat pakcik tempat." So dia macam happy gila sebab sepanjang bulan musim ni dia tak pernah makan durian. Family tak pernah. Sebab gaji dia ini je. Bayangkan. Itu dia yang kita kena tahu. So kita kena tahu gaji dia berapa, sebab apa masalah dia, masalah tak cukup duit nak beli apa, anak dan sebagainya berapa. Baru pakcik design ayat. Tengok pakcik design ayat ni, kita buat macam ni, baru kita design ayat. Ini design ayat ni. So yang ini baru kena design ayat. Lepas tu letak ayat kat mana, kena betul. Letak ayat dan posting group yang mana, group ini kena tepat. Baru pakcik cakap kita akan dapat orang yang betul. Jadi ayat dia macam pakcik punya kena ada konsep AIDA. Ni AIDA, pakcik punya AIDA. Attention, tajuk, apa, interest, desire dengan action. Ini pakcik punya ayat selalu buat lah. Tapi ayat yang pertama adalah tajuk. Pakcik cakap sini, pakcik selama cakap, penatlah, contoh penatlah fikir pasal hutang. Contoh macam tu, penatlah fikir pasal hutang.
So ayat bawah dia, saya faham. Saya pun dulu macam tu. Ada hutang yang banyak. Pakcik pun macam tu juga. Tambah-tambah lagi COVID ni, suami pun pening. Baru je lepas kena buang kerja. Ya, masalah dia kena buang kerja. Suami bakal kena buang kerja. So kat sini pakcik cakap, kita menjiwai dia orang. Menjiwai. Pakcik faham. Kan pakcik selalu buat ayat yang tu. Pakcik faham korang perlukan benda tu. Jadi desire tu, keinginan dia. Jadi pakcik pun bermula daripada bawah, daripada kosong, dan kini pakcik boleh, alhamdulillah, ada kemajuan dan ada kesempurnaan dan hidup setelah bertahun-tahun pakcik buat dengan ini. Keinginan dia nak masuk tu. Suntik keinginan. Lepas tu barulah kita pancing. Pancing action ni nombor telefon, hashtag dengan apa ni? Ceritalah action, tapi nombor telefon dah ada lah, So ini pakcik nak buat. Kita punya ayat yang ini tidak boleh bagi kepada orang yang kaya. Tak mungkin. Sebab pakcik punya ni perempuan kan. Okey, menjiwai seorang wanita. Macam ni jiwai seorang wanita yang si rumah, anak 1, anak 2. Kan? Alhamdulillah susahnya nak beli lampin. Sekarang ni lampin dah mahal. Benda-benda macam tu. Cerita sikit-sikit saja. So dalam live kita juga, Baiti pun ada buat macam ni, pakcik yakin. Kita cerita, tapi kita punya objektif apa. So yang ini yang sebenarnya copywriting, kita panggil copywriting. Copywriting ni kena tepat. Kalau dia tak tepat, dia pergi dekat orang kaya, dia tak akan kena. Jadi target pakcik orang susah, umur sekian-sekian. So pakcik pergi blush dekat dalam grup PJ saja. So pakcik cakap, attention kepada orang-orang PJ yang pakcik nak bantu. Itu dia punya tu. Perhatian kepada orang-orang PJ yang hidup susah. So orang duduk PJ yang hidup susah, dia akan baca pakcik punya statement ni. Malam ni pakcik akan tunjukkan cara dia, dan insya-Allah pakcik akan sama-sama lah kita buat benda ni. So hari ni pakcik share tentang benda ni dulu, basic tentang macam mana nak dapat jualan melalui recruit. Daripada recruit ni adalah agent kita. Baru kita akan dapat sale. Kalau kita seorang je, patah tangan, habis basah ketiak, seorang je nak buat 10,000 ni. Sebab kita kena ada 10 orang kata tentera. Satu. Kita buat 1,000, tentera kita semua 11,000 semua dalam tangan. Itu yang pakcik nak kita ada semangat untuk benda ni. Macam mana korang? Ilya Kamar dah tidur ke? Okey tak? Musliana okey, Musliana, Najwa dan Ima Zulkifli Abun, Pian okey Pian. So Pian, konsep dia adalah kita start untuk buat copywriting dulu. Copywriting adalah nyawa juga kepada kita nak tangkap grup kita. Pakcik yakin tak perlu ramai, 2 orang cukup, orang yang hebat, Macam pakcik ni contohlah ni Pian, contoh ada Siti, ada Nurhaliza, cukup. Yang ini ada satu lagi tiba-tiba muncul, Syam Putra. Pian dapat Syam Putra ni, macam mana perasaan Pian? Dapat Syam Putra, 6,000 orang kat bawah ni. Kan best tu namanya. Kita tak tahu kita punya rezeki, tapi kita kalau tak ada tindakan, kita tak boleh buat apa. Jadi hari ni kita target, kita nak cari orang macam mana. Hari ni Baiti agak-agak nak cari orang macam mana? Hari ni saya nak cari orang yang susah. Sekarang kan musim COVID. Semua angkat bendera putih. Angkat bendera putih. Kita kena, orang kata, kena cakap, dan diorang ada satu fikiran, alah dalam musim-musim COVID ni takkan ada orang beli Tupperware. Kalau tak ada orang beli Tupperware, takkannya laju sangat. Blossom 2 biji tu habis dah. Tak sempat nak beli dah habis. Betul tak? Jadi sebenarnya dalam Malaysia ni ada je orang ada duit.
Sebenarnya cuma orang yang susah dia sebenarnya menjadi orang kata mencari uang dia melalui mencari orang-orang kaya untuk membeli. Itu konsep dia. Dan kita sebenarnya memperbanyakkan ejen kita je. Ejen kita dia je. Pakcik yakin ya. Sebab apa tahu yang senang sangat nak berniaga Tupperware ni? Ya. Sebab satu je yang pakcik boleh menang lah kalau lawan dengan orang-orang yang ada benda-benda lain. Iaitu Tupperware ni tak ada expired. Itu je pakcik boleh menang. Nombor satu expired. Kalau orang lain nak bersaing dengan pakcik ke, makanan ke apa ke, kan, diorang terpaksa struggle. Nak jual ni, nak angkat contoh jual barang-barang makanan, keropok ke apa ke, benda tu expired. Satu lagi yang sama adalah ni, kita produk kita bukan macam nak bangga. Produk kita ada benda ni. Ada brand. Ada brand ni yang tak payah susah kita nak explain ke orang. Ya Allah, Tupperware ni bagus lah. Bagus Tupperware ni. Tak ada. Yang ni konsep kita adalah nak perkenalkan diri je. Nak intro diri. Ini je yang tak ada orang buat. Yang kat sini yang orang yang konon-kononnya tak boleh. Yang tak boleh nak perkenalkan diri. Pakcik pun sedaya upaya perkenalkan diri macam-macam. Ada je kempen buka-buka kotak lah. Kempen kalau kempen mari tengok kotak. Macam-macam boleh je buat. Asalkan orang kata kita introkan diri. Sebab kita tak boleh rasa macam dekat Malaysia ni aku dah terkenal. Pakcik bukan diva AA. Ambo tak ada. Pakcik pun masih tak dikenali dekat seluruh Malaysia ni. Sebab tu pakcik gunakan saluran Pakcik Gaming. Untuk bagi tahu dekat seorang ni budak cerita kat mak. Ini pakcik punya strategi. Pakcik Gaming ni. Budak ni ada mak, mesti ada mak. Pakcik akan cakap, korang bagilah tahu mak korang nak beli Tupperware, belikan pakcik. Itu saatnya sudah tiba untuk pakcik letupkan diri pakcik Gaming. Sikit-sikit pakcik dah buat. Inilah strategi yang tak nampak pakcik dalam Pakcik Gaming. Memang Pakcik Gaming tu memang usaha dia. Mungkin Mbak Iti pun dah terjumpa pakcik pagi-pagi buat live streaming lah apa sebagainya, kan. Itulah pelaburan untuk membina pokok tadi tu. Pokok kita nak bina tu. Kan, cantik pula pokok aku ni. So inilah dia. So hari ni kita bina pokok dulu. Bina pokok kat sini, pokok dari kecil-kecil ni. Supaya pokok yang kecil ni, yang benih ni, yang ala-ala baru nak tunai macam ni, kita nak jadi macam ni. Bila dah jadi ni, hasilnya tu ambil je lah, tak payah susah. Sekarang dah rasa macam ya Allah senangnya. Aku cakap apa semua orang kata okey. Kan? Sebab apa? Kita dah ada. Sekarang ni kecil lagi ni. So kita kena siram. Kena baja. Siram tu adalah belajar ilmu produk. Memanglah dia susah sikit. Bukan dengan kena jiwa. Tak kena jiwa. Pakcik pun kalau ikut tak kena jiwa. Tapi sebabkan pakcik nampak potensi tu. Dekat Malaysia ni tak ramai orang buat online. Ada buat online ada. Tapi sama. Semua sama. Buat online macam ni. Ni orang yang buat online ni pakcik tunjuk ya. Ni last tajuk kita. Ni semua online. Ni semua orang online. Tiba-tiba ada satu lagi kat sini besar. Okey. Sebab dia kecil sini satu. Okey. Korang tengok semua online. Yang mana korang nak jadi? Yang besar. Yang besar lah. Tapi start dia dengan kat sini. Ni pakcik dulu. Orang akan tengok yang ini dengan ini. Dua ni. Sebab dia berbeza. Ni online. Yang lain tu masih menggunakan pendekatan. Nak buku lah. Nak ni lah. So nampak tak perbezaan kita buat online. Jadi kita buat online ni. Kita kena cuba banyak platform. Pakcik akan tunjukkan cara-cara macam mana kita ada group power kita. Kita ada group power untuk next class Mungkin nanti Baiti akan aturkan pembelajaran macam mana group power tu. Macam mana pakcik tunjuk kat korang semua. Ni pakcik tunjuk
Ni sekejap pakcik shampoo tu ya. Sekejap pakcik. Ni tengok tak, nampak tak ni? Nampak? Pakcik. Nak tengok bisnes pakcik. Nak tengok bisnes? Boleh je. Okey, lain-lain pakcik tunjuk. Tapi nak tunjuk pakcik gaming ke nak tunjuk bisnes? Dua-dua. Tunjuklah Tak, pakcik gaming. Korang tengok ni. Pakcik gaming pakcik. Ni. Korang tengok ni. Berapa ribu ni korang tengok. Ni baru je letak tadi. Baru tak 5 jam kan? Orang yang komen, yang view 3,000. Belum lagi yang lain-lain yang lain-lain ni pakcik tunjuk yang lain-lain ni. Contoh yang banyak-banyak ribu ni. 114,000. Sebab pakcik tak jual barang. Tapi pakcik share benda-benda idea ni. 114,000 orang tengok. Cara mengeluarkan kasa COVID dekat kilang. 114,000. Yang lain ni kita tengok. Contoh lah pakcik tunjuk yang lain ni. Ni tak payahlah susah ni live masak-masak hari tu. Masak apa nama tu? Banana split. 9,000. Orang tengok. 9,000 view. Bayangkan esok buat lagi, pakcik buat kek bola, ball, chocolate, rice apa tak. Pakcik nak guna mesin Tupperware tu. Itu pun boleh. Okey, sekarang ni pakcik tunjuk. Dah Baiti nak tengok sangat pakcik tunjuklah juga. Sekejap okey. Boleh tak? Nak tengok tak? Nak. Ya Allah, Baiti seorang je nak tengok. Yang lain macam Rasa malu. Nak. Pakcik, dalam tim yang sekarang ni, dalam kita punya kelas malam ni ada 2-3 anak saya yang diorang ni aktif dalam Shopee. Tu ada tak tips untuk diorang untuk lebih lagi power dalam jualan melalui Shopee ni pakcik? Boleh. Tips dia sebenarnya kita pergi masuk dekat dalam orang yang dah buat sale. Dah ada kedai. Orang-orang yang beribu-ribu orang beli. Stokis banyak kan buat Shopee sebenarnya. Yang banyak-banyak sale tu stokis. Stokis mana yang banyak-banyak sale yang sampai 100,000 sale tu semua stokis. Cuma stokis kat Malaysia ni ada 2 stokis yang terkantoi buat Shopee. Stokis kat Rawang dengan stokis Bangi. Diorang tak bijak. Diorang letakkan nombor telefon diorang. Tapi dia jual murah. Diorang sebenarnya bila stokis dia akan dapat lagi murah-murah, harga murah. Sebab tu dia buat permulaan harga murah untuk dia dapatkan follower yang banyak. Dia dapat follow yang banyak sebab dia cantas harga komisen dia tak nak ambil, harga stokis dia tak nak ambil, harga tak nak ambil. So, dia nak buat macam tu. Pakcik, itu strategi. Bila dah sampai tahap dia dah beribu-ribu dia punya follower, dia dah tak kisahlah. Lepas tu dia baru naikkan harga. Itu strategi dia. Lepas tu orang yang tengok Shopee banyakkannya ejen-ejen baru. Macam korang lah ejen-ejen baru kan. Korang akan rasa macam rungut. Macam mana harga tak munasabah ni. Itu adalah pembunuhan senyap. So diorang membunuh ejen-ejen yang organisasi diorang yang bukan organisasi diorang, organisasi luar. Jadi diorang membunuh. Jadi orang yang tak kuat iman dia akan rasa macam malas Tapi ada je orang yang beli. Ada je orang yang beli. Pakcik percaya. Macam pakcik ni barang ada je orang beli, mahal-mahal pun orang nak beli. Sebab orang percaya kat kita. Tapi macam Shopee tu yang beratus-ratus tu, barang diorang takkanlah sebanyak tu. Habis barang diorang cari pakcik juga. Macam blossom purple semua. Dah habis dah dekat tempat luar. Pakcik tiba-tiba keluarkan. Pakcik ada 50 set. Habis dah pun. Baru habis last month. Macam tu strategi pakcik. Pakcik biarkan diorang okey, biar diorang habiskan stok diorang dulu. Bila habis stok, diorang mesti cari pakcik punya. Okey, boleh tapi sejauh mana kita nak jual. Penat kita jual. Dan diorang semua dah dapat follower yang tinggi. Supaya dia boleh dapat follower tinggi, tak adalah dijual murah sangat pun. Ada barang yang dijual murah, ada barang yang jual mahal. Macam tu. Dan konsep dia adalah kita kena tengok yang diorang jual murah tu sebab diorang dapat beli level. Baiti nanti kena share dekat downline kenapa level itu sangat penting untuk dibeli.
Ada orang yang level tak beli. Pakcik memang tak pernah tak beli level. Sebab level itu memang untung kalau jual. Kalau ada banyak sangat lah. Tapi kalau tak nak jual, simpan untuk buat recognition. Tapi kalau nak jual, boleh jadikan dia modal. Betul. Dan dorongan. Okey, ni pakcik nak tunjuk ni ya. Nak tengok yang mana? Yang atas ke yang dalam? Yang atas. Okey. Pakcik tak ada masalah. Kan nak tunjuk. Bagi semangat kat diorang ni. Bagi semangat. Tapi pakcik tunjuk dululah. Tunjuk sekejap ya. Pakcik tunjuk tahun pakcik ni tahun start tunjuk dulu 2010. Ni dia pakcik punya commission. Tak ada. Tak ada. 2000 bulan 8 pakcik start masuk. Bulan 9. Inilah first time commission. Siapa kata commission banyak-banyak? Tak ada. Start dengan ni juga RM44. Lepas tu naik sikit-sikit. Naik sikit-sikit. Naik dapat 300. Dan sekarang. Nak tengok sekarang? Nak tengok terus sekarang ke yang depan? Tengok sinilah. Tak apalah. Sekarang. Gentle lah dah makan. Okey. Okey, ni pakcik cakap tadi. Overriding. Pakcik ada Gen 1 je. Gen 1, level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermaksud berapa ramai pakcik punya director yang ada. Korang tengok ni. Overriding Gen 1 suspend. Senyap semua. Okey. Overriding Gen 1 berapa ribu tu? Nampak tak Maiti? 2,556. Itu sale. Commission yang kita dapat hanyalah RM76. Cukup tak RM76 untuk 12 hari? Ni sale sampai semalam lah. Sampai 1 sampai 12 Tak cukup kan? Sebab RM76. Macam mana ni? Kata 10 tahun niaga. Takkan RM76. Sebenarnya pakcik ada leadership 1 dan 2. Leadership 1 dan 2 menyumbang RM28,000 dengan pakcik dapat 5%. Ni company bagi tau, tapi hasil daripada director juga. Leadership 2 RM43,000, leadership 3 RM65,000, leadership 4 RM80,000, leadership 5 RM30,000, leadership 6 RM22,000. Total sehingga sekarang RM9,552. Tu baru untuk sampai ni lah, sampai semalam. Alhamdulillah rezeki kan. Cinta. Kita variety macam tu. Okey. So kita tengok setakat ni yang pakcik nak tunjuk. Nanti orang kata, betul ke pakcik dapat sale? Tengok ni. Baiti menduduki tangga ketiga. Congratulations. 9,700. Nombor 3. Top 3. Nombor 3. Okey. Korang tengok ni. Total pakcik cakap. Semalam diorang cakap apa? 90,000 kan? Nombor 1 kan? Ya. 298,000. Apa diorang nak cerita? Takkan pakcik nak. Ini bukan nak pura-pura. Betul ada benda tu kat sini. Sebab tu terlalu jauh tau. Diorang punya apa nama? Diorang punya benda tu. Diorang takkan nak cerita, oi pakcik 290,000. Yang semalam yang champion 90,000. Pakcik tengok, akunya 290,000, kenapa tak sebut? Sebab pakcik tahu takkan dia nak sebut. Nanti diorang cakap, apalah. Sebab ini semua tim pakcik ni semua buat bisnes menggunakan online saja. Online platform. Dengan adanya 138 orang director. Dengan orang berapa orang ni? Berapa ni? Pakcik punya orang kata downline 5,428 orang. Dan orang baru yang daftar 86 orang. So inilah dia. Total 298,000. Alhamdulillah. Apa yang kita buat ni, kita akan dapat.
So benda ni pun pakcik tak kenal lah. Siapa ni? Aduh, siapa ni? Sebab kadang-kadang tak berapa nak kenal. Tapi tengok ya Haikal punya. AED pun 4,000. Nampak? Gitu. 4,000 AED. Nampak tu? Itu yang pakcik nak tunjuk. Okey? Okey korang? Okey. So, apa aktiviti yang kita buat ya? Aktiviti yang kita buat macam kita start untuk buat aktiviti-aktiviti yang mana yang boleh. Tengok contoh pakcik punya ni. Pakcik bukan menjual pun. Pakcik dah tak nak buat menulis. Pakcik dah penat menulis. Jadi pakcik buat video je. Cakap je cerita petang tadi. Siapa nak tahu cara berniaga? Letak call to action. Call to action tu lah. Jom daftar ahli hari ni. Alhamdulillah hari ni ada 2 orang jadi ahli. Sebab hasil daripada tengok kita punya benda ni. Hari ni dia tengok orang ni buka-buka kotak. Ada kotak ni. Nampak? Dapat barang, nampak benda tu. So, tengok. Selain daripada tu, tengok share Irah. Irah ni tak pernah buat live lagi. Sebab mungkin dia dah rasa geram. Dia dah rasa macam, aku tak boleh jadi ni, kena buat ni. Dia pun start buat. Tengok pakcik buat benda ni. Live masak. Masak ni bukan masak. Ini sebenarnya live mengecurkan orang punya lidah je. Buat je. Yang lain-lain tu, okey, buat lagi. Nampak? Aktiviti ni. Benda ni ialah kita nak kena show off. Show. Tunjukkan ke orang aktiviti kita. Orang akan rasa macam, buat hari ni, buat meeting ni, takat gambar, lepas tu tunjukkan. Oh, ni saya dah ada. So, orang akan tengok. Tak ramai orang kat Malaysia buat macam ni. Pakcik yakin tengok. Nampak Zoom meeting. Ada pula Baiti kat sini. Nampak? So, Baiti kalau pakcik share, apa perasaan Baiti? Seronok dapat support daripada leader. Macam tu juga kita. Kalau pakcik tengok lah orang ada buat live, takkanlah pakcik takkan rasa macam, buatlah. Pakcik tak akan share benda yang akan merosakkan pakcik punya wall. Pakcik mesti akan tapis. Pakcik akan tengok tadi Irah. Pakcik akan share Baiti. Lepas tu pakcik tengok yang ini buka-buka kotak lagi. So benda-benda tu yang pakcik tengok. Buat lagi. Aktiviti. Ini budak yang tak dapat makan. Yang tak teringin nak makan durian tu. Sian dia. Dia macam nak makan durian tu siap pegang-pegang perut lagi. Pakcik, saya teringin nak makan durian. Esok pakcik share je lah. Nampak? Buat saja benda-benda macam ni. Tengok, hebat. Apa saja. Tak semestinya nak tunggu 200,000 Baiti baru nak buat. Kalau contohnya Najwa ada pembelian bulan ni RM200 pun, Alhamdulillah saya dah ada RM200 1 hingga 8. Baiti selalu buat macam tu. Kali ni korang kena buat untuk anak-anak korang. Mungkin Pian dah ada anak 2-3 orang walaupun dia ada aktiviti, buat je. Tania ada action pun okey dah. Dia pakcik punya kempen buka-buka kotak. Ni dia. Nampak? Setiap hari pakcik ada buat. So orang akan tengok dia ni betul-betul ada bisnes. Dia bukannya scam. Tengok baju. Takkanlah pakcik nak pergi tukar baju 5 kali nak ambil gambar. Kan? Ni ambil lagi gambar, nampak? Jual lagi, pergi kat sini. Tak apa. Kita tidak perlu pakai kod dan sebagainya sebab target pakcik adalah orang yang susah. Bila orang susah tengok kita macam ni, betul lah pakcik ni, dia pun buat lah benda-benda post-post ni. Walaupun dia dah ala sejuta, buat juga benda-benda ni. Itu pakcik nak tunjuk. Bukan pakcik ke sana ke sini dengan bergayanya. Tak adanya nak bergaya-gayanya. Pakcik tunjuk benda-benda ni. Contoh ni. Ambil kesempatan buat benda ni. Apa pula benda ni? Okey. Benda ni nampak? Buat je ni. Orang ada tak ada, belakang kira free purple atau pink. Benda tu. Bila orang akan tengok benda ni, dan pakcik yakin Baiti pun terkejut. Katalog ni pukul 12. Pukul 1 pakcik dah ada dah video ni. Betul tak Baiti? Betul. Pukul 1 dah ada video ni. Sebab tu pakcik orang tengok kat YouTube. Pakcik dulu. Sebab kepantasan kita tu yang menyebabkan orang laju. Orang akan ni. Cuba tengok pakcik Nurul Baiti lagi. Ya Allah, Nurul Baiti je. Dah dia punya posting tu impress. Pakcik share lah. Kan? Ini pakcik pergi ke Australia masa Tapawai hantar pakcik.
ke sana, nampak? Masak, buat. So, buat je apa saja. Tak adanya orang nak kecam. Orang kecam tu, at least kita ada sesuatu, ya. Nampak pakcik barang-barang lama pakcik buat, itu yang impress tu. Nampak lori, buat benda macam ni, benda-benda macam tu. Ada je benda yang tidak berkaitan dengan Tupperware. Contohnya kucing, kejutkan pakcik tidur, macam tu. Tolong. Ini benda yang benda yang bukan di kalangan, benda yang bukan Tupperware. Tapi kita nak engagement orang. Informasi. Macam IT kan masak. Jadi tahu macam mana nak jadikan dough itu lembut. Hari ni tips macam mana dough kuih semprit nak bagi lembut. Letakkan ais dekat atas dough ke apa ke, mana aku tahu. Benda tu kan. Jadi macam tu. Itu kisahnya. Ni macam Aini. Nampak? Setelah sekian lama dia buat live, akhirnya dia berjumpa juga seorang yang betul-betul meletup dalam tim dia dan fast track. Bulan tu dia boleh buat hampir 20,000. Yang tu. Yeah. Dan sekarang ni pakcik yakin dah ramai orang berusaha untuk buat live, dan pakcik harap you all pun dah start buat Zoom dengan anak-anak. Walaupun anak 3 orang, 2 orang, buat je. Contohlah pakcik tunjuk yang autism ni. Mana autism ni? Samsul Azdan. Tengok Samsul Azdan. Tengok berapa orang dia punya orang. 2 orang je. Dia buat juga Zoom. Selesai kelas hari ini. Pasu pun masih belajar lagi. Tapi dia buat juga. Itu yang pakcik rasa macam, tengok, seorang perempuan, seorang lelaki. Dua-dua. Tapi ada 2 orang, okey. Jangan tunggu 20 orang atau 200. Tak kisah. Walaupun hari ni katalah Baiti seorang je yang ada, pakcik tetap akan masuk. Macam tu. Okey. Tengok. Tetap buat. Ini dia. Dia mungkin dalam proses untuk menyiram benih dan sebagainya. Dia tidak akan rasa give up. Jangan give up, ya. Itu yang pakcik harapkan, sebab korang dah menghampiri dah jalan kejayaan tu. Rugi kalau nak patah balik atau mulakan benda yang baru, ya. Jadi, Baiti, hari ni pakcik punya pembelajaran ni, cerita tentang tadi tu, harap anda semua boleh start buat lah, ya. Iaitu hari ni cakap juga, homework kena bagi. Okey. Nombor 1, apa yang you kena buat adalah show result. Hari ni semua orang kena show result. Result tu bukannya bisnes tu, tetapi tunjukkan apa aktiviti yang anda dah buat. Okey, hari ni saya dah buat, saya dah packing barang, saya dah buat hamper, saya dah buat apa-apa. Tunjukkan aktiviti tu dekat dalam Facebook. Tunjukkan, saya pergi post barang. Okey, kalau kita punya result, okey, alhamdulillah hari ni saya dapat 100 sale. Buat satu cerita, alhamdulillah hari ni saya rasa seronok sangat sebab saya dapat 100 sale. Jangan kita compare dengan online. Memanglah online berjuta-juta, tapi kita comparekan dengan diri kita. Ini satu benda yang menarik. Pakcik punya dulu Facebook, pakcik dapat RM50 jual eco botol pun pakcik pukul canang dekat dalam Facebook. Alhamdulillah hari ni pagi-pagi ada orang beli eco botol 1. Memang rasa macam nak tergelak bila tengok sekarang. Tapi itu kejayaan kita. Kejayaan. Show result yang kejayaan. Contohnya Baiti, alhamdulillah hari ni saya dah kemas dah saya punya lemari bahagian ni. Cuba tengok, cantik ke? Macam tu. So itu show result, show kejayaan, show apa saja, post barang ke aktiviti. Okey? Yang nombor 2, kita kena intro diri. Keep intro diri. Macam sekarang Baiti sebut mami. That's good sebenarnya. Mami. So biasakan benda-benda macam tu. So nanti memang akan ada dapat satu brand. Dulu pakcik macam-macam pakcik buat daripada Syam Putra. Pakcik punya branding Syam, jadi abang Tupperware, jadi cikgu Tupperware, jadi apa-apa Tupperware lah. Ada cikgu Tupperware, Sado Tupperware lah, apa benda dah, aku macam-macam branding. Last kali pakcik, the latest is Atok Tupperware. Okay, so itu dia. So pakcik nak korang rasa, kalau pakcik yang usianya mungkin lah, lebih berusia dari korang, boleh buat.
kan boleh explore, tak tahu apa-apa boleh explore. Korang muda, 20-an, 30-an. Macam ini je. Kan buat benda tu sebab lebih tangkas. Pakcik ni nak buat WhatsApp tu macam ni. Mata macam ni nak pergi tengok. Kan lepas tu nak buat benda-benda ni, pakcik kena belajar. Ni nampak cocok-cocok ni, keluarkan iPad, nampak impress tak Baiti kan? Mana pakcik belajar tu? Pakcik kena belajar daripada Google. Daripada YouTube. Sebab orang Malaysia tak ada nak share pun. Yang ada orang Indonesia dengan orang Mak Saleh je. Sebab itu pakcik belajar macam mana nak buat ni. Supaya, nampak tak? Nampak tak benda ni lebih best. Sebab kalau kita tulis daripada kita bercakap, beletir, abun pun nak tidur dah. Kan betul tak? Betul tak? At least kita bercakap ni, pakcik akan save benda ni dan send kepada korang. Alright. So, okay tak? Ada soalan apa-apa ke? Baiti? Untuk saya, so far saya selalu WhatsApp tepi lah, tanya ke pakcik kan. Yang anak-anak yang lain ni kalau ada soalan, sementara pakcik ada, you boleh tanya dekat pakcik lah. InsyaAllah sebentar pakcik ada, baca esok pakcik tak ada pula dah. Astaghfirullahaladzim. Sementara ada dengan kami ni, bukan senang nak pegang pakcik. Yelah. Macam tu. So, tak apa. Diorang tak sabar nak buat exercise tu, iaitu show result. Malam ni buat satu show result. Pakcik punya assignment untuk diri pakcik adalah buat copywriting CW untuk orang susah. Nanti korang tengok untuk orang susah, orang PJ, suri rumah yang gaji 1,000 saja ke 2,000. Pakcik nak attract macam mana pakcik punya penceritaan tu. Poster pakcik tu macam mana pakcik buat. Nanti korang tengok dan pakcik akan pergi serang grup-grup yang mana yang ada masalah-masalah ni, bantuan semua tu, grup-grup tu yang pakcik akan masuk. Orang bercerita pasal bantuan bendera putih, hashtag bendera putih. So kita boleh bantu. Dan dalam pada kita nak bantu tu, kita tak lari daripada jumpa wanita, orang kata manusia-manusia yang gila. Contohnya macam marah pakcik itu kan. Okey. Macam-macam wanita, orang kata kita akan jumpa macam-macam ragam. Tapi button block ada di mana saja. Itu je, senang. Selagi kita boleh bantu, kita bantu. Tapi kalau kita dah tengok dia dah banyak menyusahkan kita, dah mensekolahkan kita, okey, maksudnya kita akan cakap next. Itu je. Tak perlu kita buang masa lagi. Kakak, janganlah kakak cakap macam tu. Marilah kakak niaga. No, saya nak 10,000, saya nak beli kereta. Next lah jawapan dia. So apa-apa pun terima kasih. Jom kita ambil gambar, jom. Baiti. Boleh. Jom kita ambil gambar. Ya Allah, lamanya pakcik bercerita. Dah macam Shirin Tan Swansea. Kau. Tapi so far saya Mak dah tutup lampu dah kita. tutup lampu. Tak apa. Itu dah okey dah. Ada gambar tu dah okey dah. Pian buka lah Pian. Gambar Pian. Mana Safian? Safian? Okey. Cik ambil gambar Satu. Abun. Oh, itu dia Abun. Okey. Ya Allah, ini Abun punya. Barulah pakcik kenal. Ya Allah, Abun. Okey, cepat Abun. 1, 2, 3. Abun kat Sarawak Kat Johor pakcik, tapi kat marketnya kat Sarawak. Ya Allah, orang Sarawak senang. Orang Sarawak dengan Sabah ni easy tau. Easy sebab diorang tak banyak cerewet. Dia tak cerewet. Diorang tak cerewet untuk tanya benda-benda. Satu lagi, barang kat sana mahal. Barang kat sana mahal. Kita barang sini, kalau post tu tidaklah masih boleh cover lagi sebenarnya. Kalau buat. Paling senang korang nak cari orang ni, pakcik bagi tahu, cari dekat orang yang dekat dengan tempat korang lah. Contohnya dekat Johor, kat Johor lah, cari kat kawasan sekitar dulu. Pian dekat PJ kan? Cari kat PJ. Dekat Puchong kan? Sekarang kat Seremban. Oh, kat Seremban dah. Ya Allah, Seremban boleh sangat. Cari kat kawasan sekitar je. Okey, korang pakcik beransur diri dulu ya. Pakcik pas kepada mami korang ya. Terima kasih tuan. Nanti kita jumpa lagi. Sorry tau korang kalau pakcik banyak cakap. Terima kasih, pakcik. Cakap macam roket. Alright, kita jumpa lagi. Thank you pakcik. Bye-bye. All the best tau korang. Terima kasih. Bye. Okay, terima kasih. Baiti dah hilang dah. Pakcik keluar dulu. Bye, Baiti.